Bertemu semula, sebanyak 904 kes positif COVID-19 dilaporkan mempunyai kaitan dengan kunjungan atau dijangkiti oleh individu yang pernah mengunjungi Bazar Ramadan di seluruh negara. Bagi penutupan operasi Bazar Ramadan yang disahkan sebagai kawasan berisiko tinggi, daripada jumlah 1,073 Bazar Ramadan yang sedang beroperasi di seluruh negara, hanya 22 telah diarahkan untuk menutup operasi berbuka kuasa 1 Mei hari ini. Dan untuk mengulas lanjut, kita bersama dengan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Assalamualaikum, selamat tengah hari, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Datuk, pertama sekali, pembukaan bazar di seluruh negara ini, adakah ia satu langkah ataupun satu kesilapan buat Malaysia apabila terdapat jangkitan kes COVID-19 yang sedang meningkat di kala mana angka-angka jangkitan kita telah pun mencecah 2,000 kemudian ke 3,000 angka. Adakah pembukaan bazar Ramadan yang dilaksanakan ini, adakah ia satu kesilapan, Datuk? Ya, macam ni. Daripada info maklumat yang diberikan tu, jadi betul lah apa yang kita ramai orang lah termasuk pakar-pakar meramalkan bahawa Bazar Ramadan bukan akan menjadi punca kepada perabakkan dan jangkitan lah. Ini memang kita dah bagi tahu daripada awal, ya. Jadi data itu menunjukkan berlaku dan mungkin akan terus berlaku, ya. Jadi pada peringkat awal kita telah ingatkan. Dan bila berlaku macam ini, sebenarnya ia adalah satu kesilapan lah daripada pihak penganjur ataupun penguasa yang pertama membuka Bazar Ramadan seluas-luasnya. Yang kedua, tidak ada pemantauan SOP yang ketat di tempat-tempat berikut tersebutlah. Ya, saya. Dan Datuk, apabila kerajaan memutuskan untuk membuka bazar, argumennya adalah untuk membantu peniaga-peniaga dan sebagainya. Tapi faktor kesihatan itu lebih penting pada pandangan Datuk? Ya, itu sebenarnya kita tidak katakan menghalang sepenuhnya pembukaan bazar. Tapi kita menasihatkan supaya bazar itu dibuka mengikut SOP yang tertentu. Seperti tidak terlalu crowded, tidak terlalu sesak. Yang kedua, ada pemantauan oleh pihak berkuasa. Jadi jika diikut macam itu, saya rasa dapat mengurangkan risiko. Tetapi daripada maklumat yang kita terima pun, ya, daripada pemerintah kita, kebanyakannya tidak mengikuti SOP. Jadi itu yang terjadi. Dan perkara itu sebenarnya boleh dielakkan, tetapi dah terjadi. Ya. Tapi ada masa lagi, saya rasa kerajaan patut bertindak tegaslah. Biasa. Dan Datuk, melihat kepada Bazar Ramadan, kita tahu kes dalam komuniti itu apabila kita detect hari ini ada kes positif, ini bermakna kes berkenaan backdated 14 hari sebelum virus itu berlaku dan jangkitannya berlaku. Jadi melihat kepada lagi 2 minggu saja Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya, pada pandangan Datuk, bagaimana dengan SOP perayaan? Adakah ia perlu lebih ketat berbanding dengan tahun lalu? Ataupun sebenarnya kerajaan akan bertindak sama saja SOP seperti perayaan tahun lalu, kerana kita lihat PKP tahun lalu dikuatkuasakan, kita berjaya bendung dalam tempoh tertentu, tapi PKP 2.0 ini ia tidak memberi impak yang besar dalam penurunan kes. Ya, jadi kita lihat kes sekarang ni telah banyak dalam komuniti, ada sampai menghampiri 4,000 sebenarnya. Pada ramalan kita mungkin dah mencapai 5,000 dalam komuniti, ya. Jadi dah tersebar luas, ya. Jadi pada masa ini kerajaan mesti menumpukan kepada seperti pusat membeli belah, untuk pembelian pakaian, ya. Yang kedua, rentas daerah, rentas negeri oleh kumpulan-kumpulan tertentu, mesti penuntut dan juga orang-orang lainnya. Jadi sekarang ni masa untuk kita ketatkan. Jika tidak, selepas pada hari raya nanti kita akan lihat kes itu akan terus menjadi, orang katakan, gelombang keempat yang betul-betul terjadi lah. Ya, saya. Dan Datuk, apabila kerajaan memilih untuk melakukan keputusan yang tidak popular, tidak membenarkan rentas negeri dan sebagainya, dan sudah pasti satu penjelasan tuntas diperlukan untuk melihat kepada pelbagai aspek penerangan komunikasi itu diperlukan untuk rakyat faham akan tindakan yang diambil oleh kerajaan. Tapi sebab apa? Sebab kita lihat sekarang ini rakyat marah akan SOP-SOP yang ditetapkan, ramai yang menyatakan penat untuk mengikutinya, dan juga
terpalit dengan kontroversi berkaitan dengan layanan 2 darjat. Itu yang membuatkan di media sosial sekarang ini ramai yang bersuara akan sekiranya sebarang nasihat dilontarkan oleh pihak KKM, oleh kerajaan sendiri, ramai yang menyatakan rasa tidak puas hati. Bagaimana sebenarnya kerajaan mahu memberi kefahaman yang baik kepada rakyat berkaitan dengan kes COVID-19 yang semakin meningkat, dan apakah impaknya jika pemotongan SOP itu diambil sambil lewa? Ya, macam ni. Sebenarnya lihat rakyat tu sebenarnya dia bukan marah sangat kepada PKP ataupun PKPP dan sebagainya. Tetapi mereka marah kerana pelaksanaan yang tidak mengikut yang digariskan. Misalnya dibenarkan untuk kumpulan-kumpulan tertentu. Kemudian ada layangan yang tidak masuk akal lah. Denda enforcement dan sebagainya. Jadi kemarahan itu jadi berluasa. Jadi pada masa sekarang ni, apa saja tindakan kerajaan tu dilihat sebagai untuk satu penekanan, pressure kepada rakyat, dan rakyat akan kata bounce back. Dia akan macam nak balas balik lah, okey buat macam ni. Jadi mesti kita kembali mengajak rakyat untuk bersama-sama mematuhi SOP, dan kita terpaksa melalui kawalan yang agak ketat semasa perayaan ini. Jika tidak, kita akan berakhir macam di India misalnya, kerana mereka buka, ya, dan rakyat pun gembira ataupun happy untuk menjalankan kehidupan yang tidak sepatutnya. Jadi kita tidak mahu itu berlaku di negara kita selepas daripada tempoh perayaan nantilah. Okay, saya. Dan doktor, sebentar tadi semalam sebenarnya Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ada mengeluarkan kenyataan 2 perkara ataupun senjata untuk melawan COVID-19. Satunya adalah vaksinasi, yang keduanya adalah berkaitan dengan pematuhan amalan langkah-langkah kesihatan. Bagaimana Datuk melihat SOP sekarang ini di Malaysia, dan bagaimana Datuk melihat kadar pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19 dalam Malaysia? Adakah pada pandangan Datuk dari sudut kesihatan awam kadar pemberian vaksin itu baik, cemerlang, ataupun sebenarnya kita perlu penambahbaikan yang dapat kita lakukan? Ya, satu kalau kita lihat liputan vaksinasi dengan isu-isu yang berbangkit kebelakangan ini, ya. Jadi saya rasakan untuk kita menunggu ataupun menaruh harapan kepada liputan vaksin yang secukupnya akan mengambil masa yang lama, ya. Dan dengan cara pemberian sekarang ni dengan ada masalah dari segi vaksin, saya rasakan mungkin kerajaan kata mengikut jadual, tetapi dari segi teknikalnya untuk mencapai liputan yang tinggi, saya rasa ia agak perlahan lah, walaupun mereka mengatakan mengikut jadual. Yang kedua, jadi kita tidak ada jalan lain dah. Kita mesti, semua orang mesti menjalankan SOP yang 2 perkara yang sangat penting. Pertama, pakai pelitup muka ataupun mask. Yang kedua, kita menjarakkan sosial ataupun penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 atau 2 meter. Jadi bila kita lakukan itu, setiap orang melakukan itu, jadi vaksin ini akan dapat membantu saja. Tapi kita jangan mengharap sepenuhnya kepada vaksin tersebut. Ya, saya. Dan pada pandangan Datuk melihat kepada kadar vaksinasi yang perlahan di Malaysia ini, adakah wajar untuk kerajaan membenarkan pihak-pihak hospital swasta, farmasi-farmasi untuk mendapatkan vaksin mereka sendiri untuk mempercepatkan proses, kerana seperti kenyataan dikeluarkan oleh beberapa pihak, ada pihak ataupun rakyat Malaysia yang mempunyai kapasiti sumber resources untuk membeli vaksin untuk mendapatkan vaksin dengan lebih awal daripada menunggu program imunisasi COVID-19. Ya, pada kita, sebab kita banyak isu akan datang, termasuk mutasi dan sebagainya. Jadi sekarang ni kerajaan sepatutnya membuka seluas-luasnya pintu ataupun sumber untuk pemberian vaksinasi. Untuk channel ataupun saluran kerajaan macam ni. Kemudian kita benarkan juga untuk saluran-saluran private yang memiliki akses dan juga memiliki pelanggan mereka sendiri. Dan kemudian kita juga memberi kepada, bukan saja oleh kepada golongan-golongan yang kita dah sebutkan, rentan, frontliner dan sebagainya. Jadi sekarang kita just open supaya kita dapat meningkatkan liputan sehingga 80% secepat mungkin, tak kira daripada sumber atau oleh siapa. Janji daripada sumber vaksin yang telah diluluskan lah, kira saya.
Okey, baik. Terima kasih Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia menyentuh mengenai pelbagai perkara berkaitan dengan SOP Bazar Ramadan dan kemudiannya peningkatan kes jangkitan COVID-19 itu sendiri, dan kami akan bawakan perkembangan lanjut berkaitan dengan perkara tersebut dalam buletin awal ini seterusnya dan juga extraordinary.com.